Ya, okay. Okay. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, apa khabar tuan-tuan dan puan sekalian? Sihat ya semua? Alhamdulillah ya. Kalau boleh di ruang komen tu boleh memberikan feedback, maklum balas sihat daripada lokasi masing-masing, audio dan juga visual masing-masing. Kalau jelas, maklumkan untuk kita mula ya. Kita mulakan sesi kita. Alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kita dapat bersama. Sekarang ini kita di Zoom ya, sudah pun rakan-rakan kita hadir ya, daripada Melaka, daripada Teronoh Perak ya, Rahimah daripada SP Kedah, ya, Nuriah daripada Gombak, Fazilah daripada Kelang, Semenyih, Fiza daripada Kuala Terengganu, Sharifah daripada Batu Pahat. Okay, alhamdulillah. Dan Bandar Tun Husion, Banting, ya, Denan Ibrar, Rahimah daripada Shah Alam dekat sini. Okey. Dan kita tengok di BJ, okey, Tuan Raja, alhamdulillah, terima kasih hadir bersama pada hari ini. Kita bersyukur kepada Allah SWT di online ya, ataupun di Facebook kita ada Saza, Cikgu Nora, Nur Adila, Rohayu daripada Kulai Johor. Nora ini daripada Melaka, alhamdulillah. Ya, terima kasih diucapkan pada semua. Daripada Singapura, Ena Muhammad Tahir, dan okey, Sujana daripada Sibu Sarawak. Okey, alhamdulillah. Kota Damansara, Kuala Terengganu, Naimah. Pak Su, Lee Romli. Daripada mana ni Pak Su? Okey, alhamdulillah semua clear ya. Okey. Yishun, Sufi Aimi, alhamdulillah cerdas jelas Syariah. Dan Batu Muda, Salama, Syariah Husin. Oh, Syariah Husin ada dekat dua-dua tempat ke kat mana ni? Oh, ini daripada, okey, kita ambil capture daripada ni daripada Facebook ataupun StreamYard. Okey, baik. Jadi alhamdulillah kita ucapkan syukur pada Allah SWT. Pada hari ini kita sudah pun berada pada halaman yang ke-7. Jom sama-sama kita mulakan sesi kita. Hari ini kita muka surat kita siri yang ke-12 ya, siri yang ke-12. Muka surat 7 ayat 38 hingga 43. 38 hingga 43. Kita nak baca sama-sama ya. Jelas daripada Bedok North City ya. Alhamdulillah. Dah lama dah ni saya tak datang ke Singapura ya, dan kita doakanlah ya, boleh kita lepas ni ada clearance ya antara negara insya-Allah ya, dan doakanlah ya minggu depan ada diskusi pasal umrah kan, pasal umrah. Harapnya mungkin nanti ada tuan-tuan yang akan pergi umrah nanti. Wallahu alam dari segi tarikhnya bila ya, tapi kita sedang merancang dari segi modul-modul yang khas untuk siapa-siapa yang nak bertalaki tadabbur untuk di bumi Mekah dan juga di bumi Madinah insya-Allah. Jadi doakan meeting saya minggu depan bersama Ustaz Tarmizi, Ustaz Tirmizi dilancarkan. Mana tahu kan kita boleh pergi sama-sama tu, bolehlah kita sambil-sambil berborak-borak. Kalau tidak jumpa online begini saja ya. Okey, baik. Jadi pada hari ini kita nak baca pada ayat 38 hingga 43 ya, ayat yang ke-7. Jom kita sama-sama kita lihat apakah ayat pada hari ini, iaitu sambungan daripada kisah Nabi Adam dan Iblis. Dan kita masih lagi review kepada apa yang telah kita belajar, iaitu ayat 1 hingga 5 cerita tentang hati yang hidup, ayat 6 hingga 7 hati yang mati, ayat 8 hingga 20 hati yang sakit. Kemudian Allah beritahu tentang hari ataupun kepada seluruh manusia. Allah beritahu tentang Quran, dan kemudian Allah beritahu ganjaran bagi mereka yang bersama Quran dan menentang Quran. Quran ini penting kerana ia menjadi asas kepada hidayah hati yang sejahtera, hati yang hidup. Kalau hati orang tu bagus, ya, kecil-kecil waktu lahirnya okey, semua orang okey ya, tidak ada istilahnya apa? Dosa ketika kelahiran, tak ada. Kita tak pakai konsep dalam agama Kristian ya, agama Kristian lahir dah ada dosa kan.
Kesianlah kan, lahir-lahir dah ada dosa, dia lebih kurang lahir-lahir dah ada hutang. Tak boleh jadi begitu kan ya. Dalam Islam tak ada konsep begitu. Tetapi bila seseorang itu tidak mengambil panduan wahyu, dia mulalah ya mempunyai liability di dalam kehidupan dan tidak suci ya, tidak 100% selamat. Kita tak boleh kata lahir sebagai seorang Islam selamat confirm masuk syurga, tak. Tidak ada confirmation di situ ya. Kerana apa? Kerana masing-masing itu kalau kita orang akan cakap tak adil lah. Allah kan lahirkan dia dalam keadaan Islam contohnya, lahirkan dia dalam keadaan Kristian, tak. Dia sebenarnya beginning boleh macam-macam tetapi ending itu yang penting ya, ending yang penting. Jadi sebagaimana tuan-tuan semua maklum, pada minggu lepas peristiwa yang mungkin menyayat hati ialah bila ada rakan dia yang sebelum ni saya cuba untuk mengajak dia kepada Tuhan itu, rupanya dia tidak boleh ya, tidak boleh untuk mengucapkan syahadah, dia pun tidak mahu kembali. Jadi akhirnya dia mengambil euthanasia dengan terus ya, tanpa beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan lihat bagaimana nak pastikan kita ini berakhir dengan baik walaupun sudah diturunkan di dunia Nabi Adam dan Hawa, dan juga kepada kita Bani Adam ya, ayat 38 hingga ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم. Surahul Azim itu adalah bacaan daripada ayat 38 hingga 43. Jadi pada semua yang sudah pun bersama bergabung ya, dijemput untuk share di Facebook ataupun di YouTube yang ada, dan insya-Allah kita doakan hari ini kita dapat belajar sesuatu ya daripada ayat 38 hingga ayat 43 dalam siri tadabbur dengan soalan ya. Tadabbur dengan soalan ini sebenarnya mengapa kita highlightkan soalan, disebabkan di setiap ayat itu ada permasalahan yang pelbagai ya. Ada kefahaman yang ada, tapi bila kita soal ia akan menambahkan lagi kefahaman kita. Ini menggunakan approach pendekatan yang digunakan dalam satu kitab namanya Tadabbur wa Amal ya, satu kitab, dan di dalam bahasa Arab
Tapi kontennya bagus, jadi saya gunakan dia sebagai rujukan, dan dalam masa yang sama kita juga merujuk kepada pelbagai sumber lain untuk kita sama-sama menyoal diri kita dan kita cuba untuk memahami apa yang Allah sedang sampaikan. Baik. Jadi pada hari ini kita nak melihat pada ayat 38. 38, kalau minggu lepas kita bincang tentang bagaimana Nabi Adam itu fatalaqa Adam, ya, Nabi Adam itu bertemu dengan kalimah taubat. Taubat, ya. Taubat ini adalah sesuatu yang mahal. Nombor 3, ya, ada 3 rahsia penting umat manusia ini menjadi khalifah. Yang pertama, belajar mengajar. Yang kedua, dia melalui ujian dan dia tersilap. Ini perkara yang perlu kita hargai dalam kita nak mencapai nombor 3, namanya taubat. Ya, dalam kita nak mencapai taubat. Tanpa silap kita mungkin tidak bertaubat. Tanpa. Pasal apa? Pasal kita rasakan bahawa semuanya sudah sempurna. Ya, semuanya sudah sempurna. Baik, jadi ini perspektif penting bagi ibu, bagi ayah, bagi pendidik, ya, dalam melihat, bagi ketua dalam organisasi, dalam memimpin keluarga. Perlu ada mindset ini, mindset yang ada pada muka surat 6. Kalau kita tengok, banyak mindset yang sedang di mindset dan juga heart set. Mindset ni pada cara berfikir kita, heart set kepada hati kita. Dalam melihat kepada bagaimana kita nak menjadi khalifah. Kita kan nak anak kita jadi khalifah. Kita nak kepada tim pasukan kita menjadi khalifah. Kita nakkan formula khalifah yang hatinya hidup. Kan, hati yang hidup, hati yang bertakwa. Dan orang bertakwa ni bukan tiba-tibanya dia jadi sempurna, dia jadi semuanya terbaik, bukan. Tetapi dia ada effort, ada usaha untuk menjadi orang yang makin dekat dengan Allah, mengelakkan daripada masalah. Itulah yang ditunjukkan oleh Nabi Adam. Bertaubat. Baik. Jadi pada ayat 38, kami berfirman, turunlah kamu semua daripada syurga. Ya, ini ayat 38 ini saya tunjukkan. Ini bahasa Arabnya, bahasa Melayunya begini. Turunlah kamu semuanya dari syurga itu. Ya, ini Allah cakap kepada siapa? Kepada Nabi Adam, kepada Hawa, kepada Iblis. Qul nahbitu minha jami'a. Semua turun. Ya, semua keluar daripada tempat ini. Fa imma ya'tiyannakum. Ini adalah dia punya ubatnya, ya. Ubat macam mana kalau dah pergi ke dunia ataupun telah turun daripada keluar daripada syurga. Macam mana nak balik kampung? Macam mana nak pastikan semuanya ini boleh kembali ke tempat yang namanya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ya, iaitu apa? Fa imma ya'tiyannakum, apabila didatangi, jika datang kepada kamu petunjuk dariku, ya, iaitu melalui rasul dan kitab yang diturunkan kepada mereka, maka siapa yang mengikuti petunjukku, faman tabi'a hudai, siapa yang mengikut petunjukku, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi aktiviti yang pentingnya ialah apa? Mengenal pasti hidayah. Dan hidayah ini tuan-tuannya, satu mendatangi, tapi sebenarnya dia mendatangi kita. Ada yang kata, oh saya yang menghadiri majlis ilmu. Betul, itu effort kita. Tapi sebenarnya Allah sentiasa beri hidayah macam-macam cara. Ada kelas, ya, kalau zaman Nabi itu ada rasul, ada sahabat, ada pelbagai cara yang di mana Allah datangkan daripada Allah itu apa? Hudan. Kalau kita tengok sama perkataan yang ada pada ayat nombor 2 surah Al-Baqarah. Jadi inilah yang kita nakkan, ya. Kita nakkan daripada Alkitab ini hudan, dan yang dibawakan oleh Rasulullah itu adalah hudan. Ya, Rasulullah ini sebagai cikgu yang mengajar kepada kita tentang hudan ini. Apa itu hudan? Kita dah belajar hidayah. Ya, kita dapat hidayah. Saya ni kalau boleh nak belajar Quran, dapat tengok poster program pada hari ini, ataupun My Quran Time, ataupun majlis Quran. Itu namanya hidayah. Kemudian bila dah dapat maklumat, kita nak pergi pula ke tempat program itu juga hidayah. Kita nak dengar sampai habis, itu juga hidayah. Kita nak beramal selepas kita dengar, itu juga hidayah. Ya. Malah kalau kita beramal sampai ke akhirat nanti, kalau kita dipimpin masuk ke syurga, itu juga hidayah. Jadi hidayahnya ada 4 peringkat menurut Allah Subhanahu, ya. Daripada hidayah yang general, ya, kita acong, mutusami semua ada, sampailah kepada hidayah mengikut pada Nabi, mengikut pada Al-Quran, sampai hidayah dipimpin masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hidayah.
Kalau kita tanya soalan, kalau kadang-kadang saya dah tahu dah tu, kan. Apa bukti ataupun apa kepentingan hidayah? Kita boleh tanya dah ya kepada rakan-rakan yang ada di online, yang ada di Zoom. Mungkin kita boleh ataupun yang ada di ruang chat pun boleh juga typekan apa kepentingan hidayah sebenarnya. Hmm. Allah datangkan hidayah ni dengan berbagai cara, tapi mengapa ia penting sampai dia menjadi topik bagi Nabi Adam, ya, bagi Hawa bila dah turun daripada bumi, ya, iblis pun sebenarnya diberi hidayah, ya. Apa kepentingan hidayah? Silakan kalau ada siapa-siapa yang boleh menjawab perbincangan awal kita pada hari ini. Boleh tulis di ruang komen ataupun nak gunakan mic tu pun boleh. Apa kepentingan hidayah? Hidayah ni untuk apa ni sebenarnya? Ada rasa takut dan lupa cita, Ustaz. Okey, jawapannya dah ada dah ayat 38. Kan? Iaitu yang pertama, fala khaufun alaihim wala hum yahzan. Ya, banyaklah kita punya jawapan kan. Mengenal Allah, memandu urusan dalam hidup, buat pilihan untuk memilih tindakan, itu semua betul. Semua betul. Tapi kalau katakan dicampurkan bentuk apa untuk pertimbangan memandu kita ke jalan yang diridai Allah, Felix cakap, ataupun supaya sedar akan adanya Allah, itu Marzu Zarina kata hidayah itu perubahan dari yang tidak baik kepada yang lebih baik. Hidayah adalah datang daripada Allah untuk kehidupan dunia. Semua jawapan itu kalau dia masuk kepada standardnya, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, agar kita tidak bimbang dan tidak sedih, terbaik. Ya. Ya. Itu jawapannya. Maksudnya standard itu Allah dah beritahu siap-siap dah dalam tu. Kalau ada yang tanya mengapa, pasal dua penyakit besar dalam dunia ini ialah bimbang benda yang akan datang dan sedih benda yang telah lepas. Itu je. Kan? Kalau kita tidak ada bimbang dan tidak ada sedih, habis masalah psikologi manusia. Kalau kita tengok dua masalah ni. Punca masalah, punca orang bunuh diri contohnya. Ya, kawan saya bunuh diri tu pasal dia bimbang nanti dia nak makan apa. Pasal dia tak ada duit. Kan? Dia rasa macam dia menyusahkan orang, minta sumbangan apa sebagainya. Dia bimbang nanti dia tak dapat kerja, dia bimbang tak ada ubat, dia bimbang nanti anjing, dia ada anjing ya, dia ada anjing walaupun pasal anjing apa istilahnya anjing yang membantu kepada OKU ya. Jadi anjing itu dia tak boleh ambil daripada tempatnya pasal tak ada duit. Jadi dia bimbang, dia kata daripada dia menyusahkan orang baik dia kita nasihat. Itu ya, itu kesannya bila seseorang itu tak ada hidayah, dia akan bimbang, melampau dan perkataan khaufun ini dalam bentuk isim. Dalam bentuk isim. Nanti kita bincanglah ya kalau ada siapa yang boleh berkongsi isim. Isim tu maksudnya kata nama. Tetapi bagi walahum yahzanun, sedih benda yang telah lepas, benda yang telah berlaku, itu adalah dalam bentuk verb ataupun dalam bentuk fi'il. Ya, walahum yahzanun. Okey. Jadi benda yang dah lepas apa? Contohnya kalau kawan saya itu cakap, dia kata dia sedih mak dia buat dia begitu, ayah dia buat begitu, dia marah kerajaan Malaysia, dia marah kawan dia marah kawan. Ada dua orang kawan rakan Islam dekat sana yang cuba untuk membantu dia, dobikan baju dia lah ataupun temankan dia sampai 2 pagi untuk berborak, untuk menggembirakan dia, nak order makanan ke apa ke. Tapi dia sedih, kawan ni tak belanja dia, tak bagi duit pada dia. Benda yang telah lepas. Dia sedih dalam ayat ini bukan sekadar sedih biasa, tuan-tuan ya, sedih yang menyebabkan kita kecewa, menyebabkan kita marah. Ya, yahzanun ini, yahzanun. Dia sebabnya la tahzan. Allah Nabi Muhammad beritahu kepada Abu Bakar, la tahzan, innallah ma'ana. Jangan sedih kepada Abu Bakar. Pasal apa? Pasal sedih yang melampau ini dia merencatkan kita punya perasaan ataupun kita punya kehidupan. Kita tak boleh move on. Ya, kita asyik fikir je perkara tersebut kan. Ya. Jadi itu sebabnya salah satu doa yang diajarkan Nabi, Allahumma Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Hammi ni lebih kurang macam khaufun lah, ya. Bimbang. Tapi khaufun ni lebih teruk daripada bimbang, ya. Dia takut, ya. Takut. Takut ini maksudnya takut kepada benda-benda yang tak pasti, ya. Jadi dua perkara di dunia ini yang menyebabkan dunia ini penuh dengan khaufun dan yahzanun. Dunia ini. Khaufun yahzanun. Manakah yang lebih mencabar? Mana yang lebih mencabar? Khaufun ke yahzanun? Soalannya.
bimbang nanti kita tahun 2022 saya ni dapat balik kampung ke, kan bimbang tu kan, ataupun dia kalau ekstra ni takut kan, khaufun. Mana yang lebih kuat, khaufun ke yahzanun, ataupun sedih yang memberi kesan kepada seseorang yang menyebabkan dia itu akan rasa alamak. Mana satu tuan-tuan rasanya? Khaufun, ya. Jawapannya itu khaufun macam mana? Kita boleh fikir sendiri, tetapi jawapan itu pasal dia dalam bentuk isim. Benda yang ke depan itu lagi banyak, kan? Setahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 10 tahun lagi, 100 tahun lagi. Benda yang dah lepas, kita hidup baru berapa tahun. Paling hebat pun kalau yang umur 50 tahun, baru 50 tahun. Benda tu pun kita boleh, dismiss je lah. Saya sedih betul lah kawan saya tak join program tadabbur. Sedih sekali je, kan? Atau saya sedih lah dulu 30 tahun lepas, mengapa saya tak belajar tadabbur. Kita sedih, tapi lepas tu kita boleh belajar tadabbur, kan? Benda yang itu dia datang kadang-kadang. Benda yang dah lepas, dia kadang-kadang. Itu sebab yahzanun itu, dia dalam bentuk dalam bentuk isim, fi'il, ya, dalam bentuk kata kerja. Dia datang kadang-kadang. Tapi bimbang ini dia memang sentiasa datang, tuan. Dia memang sentiasa datang dalam hidup kita. Jadi itu sebabnya dalam Al-Quran ini, la khaufun alaihim wala hum yahzanun ni banyak kali ulang. Ini first time. Ini first time. Nanti bila kita tadabbur lagi, kita akan jumpa lagi. Ya, kita akan jumpa lagi. Jadi macam mana kita nak selesaikan perkara ini? Rupanya hidayah. Hidayah daripada Allah itu menyebabkan kalau kita ni bimbang sangat, kita dapat jawapan macam mana menguruskan kebimbangan itu. Kita dapat menguruskan ketakutan itu. Ada rasa takut tak? Ada. Tetap ada. Malah takut ini, kalau dalam surah Ar-Rahman Allah cakap, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi siapa yang takut maqam kedudukannya di depan Allah, ya, saya ni ayah yang bagus ke, bos yang bagus ke, ibu yang bagus ke. Kalau kita ada perasaan itu, disiapkan dua syurga. Dua syurga. Jadi adakah tak bagus? Bagus, kan? Khauf yang macam tu, takut yang begitu. Tetapi kita tidak mahu takut yang menyebabkan kita makin lagi tidak produktif. Macam kawan saya itulah, kan, mengambil keputusan untuk bunuh diri. Adakah dia habis kebimbangan dia? Itu bermulalah kebimbangan yang paling kecil. Kan, ada lagi kebimbangan yang paling besar, tapi pasal dia tidak ada hidayah. Tidak ada hidayah. Dan bila tidak ada hidayah, dia rasakan bahawa okey, saya dah habis sakit saya, kalau bunuh diri, habis, selesai. Tetapi itu belum selesai. Belum selesai. Itu baru permulaan. Ya, permulaan. Bila idza mata ibnu Adam, ya, apabila mati anak Adam, idza mata intabaha. Apabila kita mati baru kita tersedar, wah, rupanya alam ini lebih luas daripada apa yang disangka. Okey, baik. Jadi itu yang pertama, ya. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kalau kita ada track record kita yang sedih, yang tak bagus, yang menyebabkan kita terngiang-ngiang, ada trauma contohnya, ya. Yahzanun ini juga termasuk trauma. Trauma ya, benda kat dulu kena pukul lah, kena macam-macam, pengalaman-pengalaman masing-masing. Bila ada hidayah, dia dapat heal trauma. Ya. Orang yang ada mental health, ya, dia ada ubat dalam hidayah ini. Syaratnya apa? Dia perlu dapat hidayah. Dia bukan baca Quran macam tu saja tanpa keluarkan hidayah itu, tanpa dia cuba berinteraksi dengan ayat Al-Quran yang ada. Ya. Jadi ini ayat 38, formula yang amat penting. Allah kata siapa yang ikut, ya, istilahnya faman tabi'a. Tabi'a ini bukan ikut dia jauh, ya. Dia ikut dekat-dekat. Ikut dekat-dekat. Maksudnya ialah apa? Maksudnya kalau katakan kita ada saja apa yang kita fikirkan, bila ada bimbang saja, terus ada hidayah. Dia tak boleh macam kita rasa bimbang, kita fikir, kita gunalah teknik apa-apa, ataupun tak apalah, saya tidur dengan kebimbangan saya, tanpa kita sertakan dengan hidayah, maka tidak berkesan. Tidak berkesan. Dia mesti dapat dia kebimbangan, ayat Quran. Bila ada saja kesedihan, terus sahaja ada ubat daripada hidayah Allah, maka itu akan menyebabkan kita dapat dua manfaat ini. Dan orang-orang yang begini nanti bila sampai ke akhirat nanti, dapatlah satu tempat, nama tempatnya ialah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kan? Syurga itu salah satu sifatnya ialah tidak ada kebimbangan, tidak ada kesedihan. Sebab bimbang apa?
nak cari duit lagi, nak bangun pagi lagi untuk sembahyang subuh ke, nak pergi kerja ke, nak dengar tadabbur ke. Dah pukul 5 suku ni. Tak ada dah. Tak ada dah. Habis. Kan? Yang ada rasa bimbang, takut apa sebagainya di sini, ya. Di sini, tetapi kita tak jadi sampai merosakkan ataupun menyebabkan kita ini terbabas ketenangan kita kerana dua punca cabaran manusia. Ini je cabaran manusia. Kalau tuan-tuan boleh mengelakkan daripada rasa takut dan rasa sedih, hidup aman. Kan? Tapi ada orang dah banyak duit pun dia takut nanti duitnya nanti habis. Kan? Orang yang duit sikit dia takut nanti duitnya habis. Sama. Kan? Orang yang sihat dia takut nanti sakit. Orang yang sakit takut dia tak baik. Contohnya kan. Jadi takut ataupun bimbang ini sentiasa masuk ke dalam diri kita setiap masa. Setiap masa. Ya. Itulah dunia. Itulah dunia. Tempat ujian. Baik. Jadi kalau Allah cakap pada ayat 39, walladzina kafaru wa kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan orang-orang kafir ada dua, ya, ada dua. Kafir dan kadzabu biayatina. Tuan-tuan masih ingat lagi kafir ayat 6, 7, kazzabu ayat 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi Allah suruh recall balik. Ya. Kalau orang yang bertakwa, dia akan ambil hidayah. Dia macam ulang balik je kan. Ayat 1 hingga 5. Ayat 6, 7 hingga 20 itu diulang balik kepada ayat 39. Kafir yang tidak terkesan dengan hidayah daripada Allah, kazzabu, kadang-kadang ya, kadang-kadang tidak, ya. Maka Allah kata mereka itu adalah ashabun nar. Ashabun nar. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Jadi apakah ciri ashabun nar? Penuh dengan ketakutan, penuh dengan kesedihan. Penuh dan kekal. Kan? Tapi di syurga tak ada kesedihan, tidak ada kebimbangan. Jadi ekstrim kan? Ekstrim dua perkara. Dunia, dia campur-campur. Campur-campur. Ada masa sedih, ada masa tak sedih, ada masa bimbang. Kalau katakan ada orang tua cakap kan, kalau anak-anak ke, jangan gembira sangat. Kan? Nanti sedih. Kan? Ataupun nanti menangis contohnya. Kan begitu kan? Pasal di dunia ini memang syarat dia begitu. Dia tak boleh overjoy. Tidak boleh melampau-lampau. Kan? Ada waktu gembira, kita tahu dah, ya Allah, moga-moga engkau kekalkan kegembiraan ini. Tapi lepas tu, kena ujian satu lagi. Kan? Terlanggar orang ke, ataupun dapat SMS, WhatsApp yang tidak menggembirakan ke, macam-macam. Ya, pasal ini adalah daerah campur-campur. Daerah campur-campur. Daerah yang tak campur, itu namanya bila sampai ke syurga, ataupun satu lagi namanya ashabun nar hum fiha khalidun. Jadi selesai. Allah ceritakan perkara ini, Allah ulang balik dan Allah terus bawa kepada ayat yang ke-40. Dia punya satu study case. Satu study case yang sudah pun berlaku. Sila ambil pelajaran macam mana bercampur-campurnya orang yang bertakwa, orang yang berkufur dan orang yang bermunafik. Tiga kumpulan. Campur-campur. Siapakah mereka yang perlu kita ambil perhatian? Ya Bani Israel adhkuru. Kan? Wahai Bani Israel, uzkuru. Ingatlah. Kamu kena ingat. Siapa Bani Israel? Ya, siapa Bani Israel? Kalau kita tengok kepada soalannya, ya, mengapa dipilih istilah Bani Israel ini soalan yang kita nak tengok hari ini. Mengapa panggilan Yahudi itu disebabkan kepada bapa mereka iaitu Israel? Israel ni nama lain bagi Yakub. Ya, tuan-tuan kena fahamlah ni. Ya, Yakub nama lainnya adalah Israel. Kalau ada yang kata Israel ni daripada bahasa apa? Bahasa Hebrew. Hebrew itu, ya, itu namanya adalah hamba. Il itu adalah ilah. Jadi hamba Allah. Abdullah lah. Abdullah. Jadi kalau dengar nama Israel, tu nama negara Israel tu, dia ambil daripada nama Nabi Yakub. Ya, Yakub ini adalah Abdullah bahasa Arab. Bahasa Yahudinya adalah Israel, bahasa Jew, ya, bahasa Jew. Okey, baik. Jadi mengapa panggilan itu? Menurut Ibnu Katsir dia kata mereka merasa bergejolak.
ya, apabila disebutkan nama bapa mereka iaitu Nabi Yakub, memberi maksud wahai Bani, hamba yang soleh yang mentaati Allah. Jadi Bani Israel ini tuan-tuan, ya, ia adalah panggilan mulia. Macam inilah kita dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kan? Itu panggilan mulia. Allah gunakan panggilan mulia walaupun hari ni tak baca Quran, hari ni tak solat, tetap juga Allah panggil wahai orang yang beriman. Tak ada pula Allah panggil kamu ni tak solat wahai kafir. Tak ada macam tu kan. Adalah satu surah qul ya ayyuhal kafirun, tapi itu bukannya Allah panggil kita. Allah kata pada Nabi Muhammad, kepada orang-orang yang menentang betul-betul dah diingatkan berbelas tahun kepada hidayah tapi tidak mahu beriman, maka akhirnya digelar sebagai dipanggil, Nabi diseru untuk kata ya qul ya ayyuhal kafirun. Itu lepas kita dah ajak banyak-banyak, kita dah bincang sebelum ni kan, kita tak boleh panggil kawan kita acong kafir, tak boleh cakap begitu kalau dia belum kita ajak lagi. Kalau kita panggil juga itu maksudnya kalau dia fahamlah tadabbur, dia kata awak dakwah saya berapa lama, awak dah cakap dengan saya berapa lama yang awak guna perkataan kafir tu. Kan, kafir ini satu istilah yang strong tuan-tuan ya, yang amat kuat. Dia hanya digunakan bila kita dah ingatkan, dah ajak tetapi dia tak layan, malah dia menentang, baru kita gelarkan dia sebagai kafir. Ya, jadi tak boleh kita terus dia kita cakap not yet Muslim. Kan? Not yet Muslim ataupun sahabat ke kawan ke yang belum lagi Islam. Itu saja. Jangan cakap kafir. Kawan saya tu dia kafir. Jangan cakap gitu kan. Pasal kita tak tahu kita dah buat apa dengan dia. Kita dah buat apa dengan dia. Baik. Jadi kembali balik kepada soalan ini, ya, bila Allah nyatakan pada ayat 40, ya bani Israel, macam Allah panggil kita, ya ayyuhalladzina amanu. Satu, bila kita dipanggil wahai orang beriman, kita kena ingat, ya Allah, aku ni taklah beriman sangat ya Allah, tapi engkau tetap muliakan aku. Satu kan. Yang kedua apa? Bila Allah kata wahai orang beriman, Allah suruh kita naikkan taraf iman. Cek dulu iman kamu tu, kan? Kalau kamu tu beriman, kutiba alaikumusiyam, sila berpuasa. Macam tu dia punya mesej dia. Ada dia punya sisi bashir dan juga ada sisi nadhir. Ada sisi yang menggembirakan, ya Allah panggil saya orang beriman lah, alhamdulillah. Tapi nazirnya, warning ialah, cek dulu iman kamu tu. Hari ini okey ke tak okey? Kan? Wahai orang-orang yang beriman. Begitu kan? Baik. Jadi di sini wahai Bani Israel. Ya, kalau disampaikan kepada orang-orang Yahudi itu, mereka akan rasa amat happy. Pasal ini panggil kepada nama Nabi Yakub, seorang hamba saleh. Bani keturunan Israel, hamba Allah, hamba yang soleh. Ya. Jadilah kalian seperti bapa kalian dalam mengikuti kebenaran, seperti yang nyatakan, ya, seperti mana kita panggil Ibnu Al-Karim, okey, ataupun Ibnu Syuja', ya, pahlawan terkenal. Wahai Ibnul Alim, belajarlah ilmu, contoh seperti itu, ya. Jadi bila kita kata wahai Ibnul Karim contohnya, jadi maksudnya kita buatlah perkara-perkara yang karim, yang mulia, ya. Syuja' tu maksudnya berani. Kan, kalau katakan Alim, Ibnu Al-Alim, maksudnya belajarlah ilmu, contoh seperti itu, ya. Jadi kalau Bani Israel, ya Bani Israel, wahai keturunan hamba Allah yang soleh seperti Nabi Yakub. Begitu. Itu gelaran bagi mereka. Allah kata apa? Uzkuru, ya. Perintah kepada mereka adalah apa? Uzkuru. Seperti mana yang kita tengok dalam ayat yang kita baca tadi. Uzkuru. Iaitu apa? Iaitu hendaklah ingat ni'mati allati an'amtu alaikum. Nikmat yang telah kami berikan kepada kamu, dan sempurnakan janjiku, ufi bi'ahdikum, sebagaimana janji kepada kamu, wa iyaya farhabun. Itu maksudnya, ya. Sempurnakanlah perjanjian kamu denganku, supaya aku sempurnakan perjanjianku dengan kamu, dan kepada akulah hendaklah kamu merasa gerun, takut, bukan kepada sesuatu yang lain. Farhabun, ya. Takut pada Allah sahaja, bukan takut kepada manusia, takut kepada Firaun, takut kepada orang Islam contohnya, ya. Bukan takut pada Nabi Muhammad, dia ni bukan datang daripada Bani Israel, maka takutlah nanti habislah kita. Sebenarnya takut pada Allah yang sama yang mereka beriman pada Nabi Musa, Allah yang sama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi ayat 40 ini penting.
Ayat 40 ni penting pasal apa? Asas kepada satu kumpulan. Kumpulan yang bercampur-campur. Bani Israel ini ada yang bertakwa, ada yang kafir, ada yang munafik. Campur-campur. So macam mana nak pastikan bahawa mereka ini sentiasa kembali kepada iman ialah dengan mengingat segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Apa nikmatnya? Nikmat paling besar sudah tentunya mereka diberikan Nabi Musa. Nikmat paling besar kerana mereka diberikan wahyu, iaitu At-Taurat. Ya. Dan kalau mereka beriman pada Nabi Musa, nabi-nabi yang ada kepada Taurat, maka Taurat menjelaskan bahawa di hujung nanti ada Rasul namanya Muhammad Ahmad dan juga membawa kitab hujung namanya adalah Al-Quran. Sila ikut petunjuk ini. Sama kan macam ayat 38 tadi tu. Faman tabi'a hudai, siapa yang ikut kepada hidayah. Jadi Allah ingatkan kepada Bani Israel, kalau kamu ini sebenarnya hamba ataupun keturunan hamba yang soleh seperti Nabi Yaqub, sila ingat nikmat-nikmat yang ada, ya, nikmat macam-macam lah mereka ada ya sepanjang sejarah itu. Tetapi puncak kepada nikmat itu adalah kerasulan dan juga risalah Taurat untuk membenarkan kepada Rasul akhir dan juga risalah akhir yang ada pada Al-Quran. Jadi mesej ini dia sampai pada Bani Israel, sampai juga kepada kita. Yang kita baca ni kan, pasal yang baca sekarang ni kita lah, kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita pun kata, oh sebenarnya kita ni sama je dengan Bani Israel ini. Kan? Bahawa kita diberi wahyu, diberikan Rasul dan ingatlah perkara ini. Mengapa kena ingat? Kan? Mengapa kena ingat rasa-rasanya? Siapa yang boleh beritahu? Mengapa Allah suruh ingat ya? Uzkuru. Ya. Kalau dalam surah Taha tu, Quran ini sebagai tazkirah. Mengapa kena ingat? Mengapa kena ingat? Siapa yang boleh memberi jawapan? Tak ingat tak boleh? Kan? Mengapa kena ingat? Hari ni kita suruh diingatkan. Ini kita kata Bani Israel ni, untuk Bani Israel. Tak. Ini Bani Israel sebagai satu contoh. Dia apa istilahnya? Pukul anak sindir menantu. Lebih kurang itulah. Kan? Dia satu kiasan. Jadi mengapa kena ingat? Silakan, siapa? Sebab manusia itu, insan itu pelupa. Insan pelupa, satu. Okey. Kita kena bersyukur. Bila kita ingat tu tanda kita syukur apa segala Allah anugerah pada kita. Okey, kita akan bersyukur apabila kita ingat. Apa lagi? Kesan kita ingat ni. Allah suruh kita ingat ni. Hari ni sila Wan Siti Khadijah ingat nikmat Allah kurniakan pada kamu. Kan? Dan nikmat tu mi goreng ke, nasi lemak ke, tapi puncaknya itu ialah Rasul dan risalah Al-Quran. Kalau Bani Israel ini Nabi Musa dan juga Taurat. Mengapa kena ingat? Nak elak daripada lalai. Nak elak daripada lalai. Ya, nak elak daripada lalai. Jadi jawapan-jawapan tadi itu adalah jawapan yang menyebabkan kita akan menunaikan janji. Kan begitu kan? Dia punya awal tu suruh ingat, lepas tu wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Orang yang tak tunai janji, pasal apa dia tak tunai janji? Pasal dia lupa. Dia lupa dia dah berjanji kepada Allah ya di alam roh dahulu dan dia terlupa bahawa saya sebenarnya nak pergi ke syurga balik semula. Kan? Jadi bila dia terlupa, jadilah macam Bani Israel yang kufur. Kita kena ingat ya, ada Bani Israel yang beriman, Bani Israel yang kufur kepada Allah Subhanahu Taala, yang munafik kepada Nabi Musa AS. Kau tak payahlah, kau pergilah, kau berjuang Nabi Musa, kami nak relax je kat sini. Jadi dia pemalas. Pasal apa orang jadi pemalas? Pasal dia lupa dia sebenarnya berada di daerah yang bercampur-campur dengan kebimbangan dan juga ketakutan. Kan? Mana boleh orang berada dekat dalam hutan, ada harimau dekat situ, kan? Ya. Ada kawan dia dah kena makan dengan harimau, dia duduk relax kan. Buatlah sesuatu, kan? Alah, tak apalah. Kau tak sedih ke kawan kau dah kena makan harimau? Kau tak takut ke kena makan harimau? Contohnya kan? Alah, kan? Kalau orang buat begitu, itu tandanya orang ni memang tak berhati perut lah. Kan? Jadi, bila kita tahu kita ni berada di daerah yang bukan syurga, kita bukan di syurga ni tau. Kita bukan di syurga. Jangan lupa kita ni ada di dunia
dan kita ini ada janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala, baru Allah sempurnakan janji kepada kita. Kan? Tak bolehlah pula katakan kita, ya Allah tolonglah bagi kepada kami ni syurga ya Allah. Kan? Kami tak payah buat apa-apa. Kan? Kami tak payahlah ikut kepada apa yang kau sebutkan, ingat apa yang kau sebutkan, ya. Tapi kami nak syurga. Dia macam mak lah, ya. Mak kata, okey, kalau kamu belajar bersungguh-sungguh, ya, kamu jaga elok-elok adik, nanti mak akan bagi hadiah kepada kamu, insya-Allah. Ingat betul-betul nasihat mak. Mak cakap gitu kan. Ingat betul-betul nasihat mak. Jadi anak tu pun ingat betul-betul, akhir sekali boleh. Oh, cakap mak kata hari itu nak bagi hadiah. Kan. Mak dia itu pun akan menunaikan janji dia. Tapi kalau katakan mak dia kata, mak bagi nasihat, suruh kamu belajar sungguh-sungguh, pemalas contohnya. Suruh jaga adik, kamu bergaduh. Alamak, lupalah mak. Lupa nasihat mak. Yelah kalau lupa macam mana mak nak menunaikan janji kepada kamu. Jadi ini adalah psikologi yang memang kita sesama kita pun kita dah nampak benda itu. Kita dah nampak dah kan. Ayat yang ke-40 itu Allah nak bercakap bahawa kena takut kepada siapa? Fa iyya ya farhabun. Takutlah, gerunlah pada Allah, pasal bila rahaba kepada Allah, ya, dia menyebabkan kita ini bukan takut macam takut harimau. Takut harimau tu kita makin jauh daripada harimau. Tapi rahaba kepada Allah ni, takut pada Allah ni menyebabkan kita akan cari macam mana saya nak faham apa Allah cakap. Bimbang kalau katakan surah Baqarah ini sepanjang hidup saya ni tak faham-faham. Itu orang yang farhabun. Kan? Pasal apa? Pasal saya ni hamba siapa? Saya ni hamba Allah. Saya ni nak jadi macam Nabi Yaqub, Israel. Itu kan? Dia ada rasa itu. Dia bila tak ada rasa, tuan-tuan, ya, bila tak ada rasa, jadilah macam tadi tu, kawan kena makan harimau, harimau ada kat depan, tak ada rasa apa-apa. Tak ada. Saya okey je. Kan? Ini orang tak ada rasa, dah tak ada. Dia punya perasaan dia dah mati. Dia tak kisah dah. Tak nak buat apa-apa. Tak ada apa-apa. Mati. Habis. Ya, itu namanya orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang kafir itu dia tak indifference. Ya. Tetapi bagi orang yang beriman, dia tahu bahawa ya Allah, aku ni sebenarnya dah hidup 60 tahun dah, 50 tahun, tapi surah Baqarah tak faham ya Allah. Ya. Kalau kita ada rasa itu, rasa je, ya. Memang kita tak faham pun. Saya pun tak faham lama kan, berapa puluh tahun baru sekarang ni lah yang baru nak cuba memahami kan. Bila kita ada rasa itu tandanya kita ini ada mendapat hidayah daripada Allah. Allah bagi hidayah. Allah bagi hidayah, kemudian kita pun rasa, ya Allah, takutnya kalau dalam hidup saya ni, paling kurang sekali saya tadabbur Al-Quran, cuba memahaminya, ya. Sedih betul lah hidup saya ni, berapa puluh tahun itu, apalah saya buat, kan. Ada rasa begitu, terbaik. Pasal apa? Pasal ianya adalah untuk farhabun. Untuk kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut kepada Allah bukannya makin kita jauh, ya, makin jauh daripada Quran, bukan. Kita makin dekat dengan Quran. Itu ciri yang tuan-tuan tunjukkan sekarang kan. Cuba kita bayangkanlah betapa dulu nak belajar Quran sampai 1 jam 1 hari kan. Susah kan. Sekarang ini tuan-tuan biasa je kan. Ni pukul 5:15, dia pukul 6. Ni sepatutnya 6 suku ni dah habis dah ni. Dah 1 jam dah. Kan. Mengapa jadi begitu? Pasal kita ada rasa ingin, ya, istilah tadi istilahnya wa iyya ya farhabun. Pasal kita ni takut pada Allah. Kerana ada rasa takut itulah kita buat kan. Pasal kalau tak ada rasa itu, kita rasa 5 suku 6 suku sejam kot. Kan. Buat apa nak buang masa? Itu. Perkataan itu akan keluar kalau katakan ianya kita tak jelas. Oh, rupanya ini adalah untuk saya ingat kembali nikmat paling besar. Saya dah terlupa dah ni. Quran dah dapat ni, dah berpuluh tahun ini. Saya terlupa. Seperti mana Bani Israel, dia dapat Taurat, dia lupa kepada Taurat. Allah kata, ingatlah. Kan? Ingatlah. Kan? Nanti kami akan bagi. Penuhi janji. Kalau kamu penuhi janji yang kamu telah meterai. Bila kita cakap saja asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu sebenarnya kita dah berjanji dengan Allah. Kan? Macam orang menikah kan, aku terima nikahnya, itu dah berjanji. Tak tempat kerja kan, kita sign, kita menerima kerja kan, itu dah sign perjanjian. Dah sign perjanjian, penuhi perjanjian, baru dapat gaji.
Kan? Sign perjanjian tak penuhi kerja, malasnya tak buat kerjanya. Lepas tu hujung bulan, mengapa saya tak masuk gaji ya? Kan? Itu adalah orang yang ada something wrong. Ada something wrong. Jadi kita dah janji dengan Allah, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita kenalah tengok apa yang Allah cakap, dengar balik ya, ingat balik dan juga kita cuba penuhi. Dan buat ini adalah hanya kerana Allah SWT, bukan kerana trend. Trend sekarang orang baca Quran, kita pun ikutlah sekali. Bukan. Kita sendiri yang ada rasa wa iya ya tu ya, menarik ya tuan-tuan ya. Wa iya ya itu maksudnya ialah apa? Hanya kepadaku ya, dan kepadaku, kepada Allah sahaja semata-mata kita buat itu. Kita bukan kerana kawan saya ajak, saya ikutlah. Bolehlah kalau tuan-tuan dia ajak sekali-sekala ni kan. Tetapi lepas tu kita own up. Kita sendiri yang rasa bahawa ini tanggungjawab saya. Tanggungjawab saya. Allah dah cakap, faman tabi'a hudai. Siapa yang mengikuti hidayahku. Kan? Hidayahku, bukan hidayah siapa-siapa. Kan? Nak ikut dekat-dekat, kita mestilah fahamnya dekat-dekat. Kalau boleh sebiji-sebiji kan. Dalam tadabbur kita ni tak adalah sebiji 100% sangat pun. Ya. Tapi kita at least kita setengah muka surat lah. Kan? Kalau muka Quran time tu satu muka surat. Dan kalau perasan, kadang-kadang ada ayat yang kita tak sempat tadabbur pun. Sejam tu dia bukan sejam sebenarnya. Ia adalah lebih kurang 45 minit, lebih kurang gitulah. Itu ada iklan lagi, ada pembukaan lagi. Sesi kita ni setengah muka surat, 1 jam setengah. 1 jam setengah. Dan itu pun sebenarnya taklah berapa cukup. Tapi Alhamdulillah, kita at least kita tahu bahawa ini saya nak ikut dekat-dekat. Kan? Ikut dekat-dekat agar apa? Agar harapnya saya ini betul-betul wa iyaya farhabun. Wa iyaya farhabun. Saya buat ini kerana takut pada Allah, hanya kepada Allah, bukan kerana ikut trend. Ya, bukan ikut trend. Habis trend, kan, orang lain pun tak berapa, orang lain dah berentas negeri, nanti dah sibuk tuan-tuan ya. Mencabar ni nanti dah sibuk, hari Ahad nak ikut program ni. Nak kekal hari Ahad ke nak tukar, kan. Ya, alhamdulillah kita ada teknologi boleh rakam, okeylah. Ya, tapi kita jangan sampai dia kalau kita tak tengok live ni kan, kita nak tengok deferred ataupun delete, kadang-kadang dah kumpul dia discount. Biasalah ya. Jadi itu kita kena rancang macam mana saya nak pastikan. Pasal ini sekali saja tuan-tuan. Sekali seumur hidup kita. Sekali. Mungkin ada sebahagian yang dah belajar di tempat lain, okey, alhamdulillah. Tapi ada sebahagian kita, inilah satu-satunya sekali dalam seumur hidupnya nak mendalami kepada hudai, ya, hidayah daripada Allah. Hidayah. Baik. Kemudian kita tengok kepada ayat yang ke-41. Ke-41 ya. Apa sambungan lagi? Kita tengok. Allah menyatakan, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalilan fa iyaya fattaqun. Ayat 41 ya. Maksudnya apa? Dan berimanlah kamu kepada Al-Quran yang telah aku turunkan yang membenarkan Taurat. Ya. Berimanlah kamu yang Allah turunkan sekarang ini yang mengesahkan benarnya kitab yang ada pada kamu. Apa yang ada pada kamu? Ya, iaitu lima ma'akum ini adalah Taurat. Jadi Quran yang ada ini dengan apa yang kamu ada itu, sebenarnya apa yang ada pada kamu itu dibenarkan oleh Al-Quran. Dia ada sambungan. Sambungan, ada kaitan. Bukannya Quran ini terpisah daripada Taurat menyebabkan kamu maintain dalam agama Yahudi tersebut ataupun pegang Taurat dia tak nak pegang Quran. Ya, macam kita percaya kepada Taurat, kita percaya pada Injil, bersambung dan Quran ini adalah syariat terakhir. Kita percaya itu. Kita percaya itu dan kita ikut betul-betul. Pasal siapa yang turunkan? Allah. Kan? Allah suruh ikut. Jangan jadi macam iblis, suruh ikut tak nak ikut. Siapa tak nak ikut? Tak naklah ikut pasal apa? Dia ni daripada tanah, aku daripada api. Tak naklah ikut. Aku tak nak ikut kepada Quran. Aku nak ikut pada Taurat saja. Itu adalah orang yang sombong. Yang kita dah belajar. Orang yang sombong memang fail. Orang yang sombong memang fail. Kawan saya di hujung-hujung yang dia euthanasia tu, di hujung-hujung itu bila saya cakap at least you want to consider
to submit to God. Kan? Dia kata, I don't want to talk about God and spirituality, about religion. I don't want. Dia kata. Dia frust sangat dengan perkara tersebut. Tapi frust dengan perkara-perkara tersebut, dengan agama, dengan Tuhan, dia frust dengan siapa? Bukan frust dengan, dia mungkin frust dengan orang. Tapi dia tak tahu bahawa dia jangan frust dengan Tuhan. Kan? Bila frust dengan Tuhan, apa jadi? Memang kita makhluk kan, frust dengan pencipta, kita dah bagi peraturan, kita frust, kita sebagai satu masalah. Kan? Jadi di sini sebenarnya Allah menyatakan, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Tadi Allah dah cakap kan, mula-mula kamu kena ingat dahulu nikmat kamu dapat Taurat, dapat Musa, kemudian kamu penuhi janji dan buat kerana Allah, takut kerana Allah. Kalau kamu takut pada Allah, kamu hendaklah beriman kepada apa yang telah diturunkan pada kamu, iaitu Quran, yang membenarkan apa yang ada pada kamu. Pasal kalau katakan kita ni tidak submit kepada Allah, ya, kita akan jadi orang yang tidak boleh menerima apa tuan-tuan? Menerima perubahan. Tidak boleh menerima perubahan. Kita kena ubahlah, jangan baca je Quran, kena faham. Alah, kita dah belajar 30-40 tahun, guru saya cakap baca ni dapat pahala. Kalau kita tidak mahu berubah, ya, berubah dengan ilmu lah, jangan berubah sekadar berubah je. Ya. Kalau kita tak nak berubah dengan ilmu, maka jadilah seperti Bani Israel yang kufur kepada Allah SWT. Tapi Bani Israel yang beriman, dia apa cakap? Oh, Abdullah ibn Salam contohnya. Kan? Salah seorang daripada sahabat yang asal daripada Yahudi. Masuk Islam. Pasal apa? Pasal dia beriman, dia tahu dalam kitab Taurat itu cakap bahawa di hujung nanti ada namanya Ahmad ataupun Muhammad. Maka dia kata, okey, saya benarkan Al-Quran, maka dia masuk Islam. Ya. Bukan mudah, ya, bukan mudah pasal dia ada perubahan. Kawan-kawan kita yang nak masuk Islam bukan mudah. Tetapi itulah yang perlu kita benarkan. Tanda seseorang itu jujur ialah dia jujur dengan kebenaran. Sama juga kita yang dah Islam ni pun kadang-kadang kita ada yang ada orang cakap contohnya lah, ya, kalau kita bincang dalam surah Maryam, kan. Hakikatnya ialah bahawa manusia semuanya nanti di padang mahsyar ataupun di akhirat akan melalui neraka. Kira masuk neraka lah, masuk neraka. Bukan masuk, maksudnya diazab, tapi lalu wariduha. Jadi ada yang kata bahawa tak adalah orang Islam kalau dah amalnya tu dia takkan lalu neraka pun tak lalu. Tapi bila kita tengok dalam surah Maryam, betul lah, kan? Semua orang akan lalu neraka. Titian sirat, kan? Dan kalau dia laju okeylah, kan? Dia lalu je. Tapi kalau katakan tak laju, kan? Kalau 50 km per jam, apa jadi? Walaupun tidak diazab, tuan-tuan. Tuan-tuan beginilah, ya. Cakap tentang neraka ni banyak peristiwa-peristiwa mengerikan. Katakanlah program kita 5 suku hingga 645 ni kita tayangkan orang yang membunuh diri. Ya, tuan-tuan tengok je daripada pukul 5 suku sampai 6.45 orang bunuh diri dengan tentera-tentera yang tembak orang sampai kepala pecah. Apa perasaan tuan-tuan kalau jadi begitu? 5 suku hingga 6.45 saja. Tengok 1.5 jam. Gambar-gambar, filem-filem, orang bunuh diri, orang kena tembak dekat kepala. Apa jadi? Menakutkan. Menakutkan. Kita akan jadi trauma, kan? Dan apabila laluan di titian sirat itu, kalau kita tengok ada orang kena macam-macam, dia amat mengerikan. Amat mengerikan. Lalu je tu. Bukannya kita tak, kita macam tadilah gambar tadi kan, filem tadi tu, bukannya kita pun masuk dalam tu. Ya, bukan kita masuk dalam tu, kita tengok je. Tapi Allah nak beritahu kepada kita, dulu kamu berdoa kan, waqina adzabannar. Ini bukti bahawa betul ada nar sebelum kamu ke syurga. Kalau dapat masuk syurga, kita doakan, ya Allah, amin. Pada petang hari ini kita doa dapat masuk syurga. Ya. Pasal tengok pun kita tak tahan. 1 jam suku je, 1.5 jam je. 1.5 jam. Ya. Belum lagi kalau katakan lambat je dekat titian sirat, kan. Kenapa lambat tu? Pasal dulu saya pun lambat. Kelas-kelas Quran, solat lambat. Jadi lambat dekat atas titian sirat. Titian sirat itu rambut dibelah 7. Rambut dibelah 7. Ini bukannya highway plus, ya. Boleh lazam. Sekarang lagi lah lancar kan, tak ada kereta kan. Ini bukan highway, ya. Ini adalah rambut dibelah 7. Dia bergantung hanya kepada amal kita.
amal kita. Itu sebabnya Allah cakap kat sini apa? Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Iman kita itu kalau dia makin teguh lagi iman, dan jangan jadi orang yang kafir sebelum kamu, ya. Wala takunu kafirin bih. Orang yang mula-mula kafir akan dia. Kafir kepada Al-Quran. Mengapa kafir pada Quran? Pasal saya tak terima Quran. Kan? Adakah Quran ni boleh membantu saya memajukan bisnes, memajukan negara? Kalau ada orang cakap begitu, itu adalah orang yang kufur kepada Al-Quran. Ya. Perkara ini bukan mustahil berada pada orang Islam. Sebagaimana pernah berlaku pada Bani Israel yang tidak percaya kepada Al-Quran. Mereka adalah umat Nabi, yang ada Nabi, ya. Ini bukannya Confucius ke ataupun Hindu ke. Ini orang Yahudi yang pernah ada Nabi. Macam kita lah, kita pernah ada Nabi dan kita ada Nabi, tapi ada yang tidak beriman dengan isi kandungan Al-Quran. Dia rasa macam cukup kot baca Yasin pada malam Jumaat, dah cukup. Kan? Tak adanya dia nak cakap pasal psikologi, tentang sosiologi, tentang memajukan diri, tak ada. Tapi insya-Allah bila tuan-tuan tadabbur sekarang kan, kita bila saya fikir-fikir dalam masa 2 tahun ni lah, ya. Mungkin tuan-tuan pun ada yang nak berkongsi. Pengalaman sepanjang setahun 2 tahun mengikuti program Quran. Ada beza tak program Quran yang setahun 2 tahun sekarang ini dengan zaman-zaman dahulu waktu 20-30 tahun mengikuti program Quran? Boleh tak seorang dua berkongsi? Apa perbezaan? Atau sama juga? Silakan. Banyak perbezaan Ustaz. Jauh perbezaan dia Ustaz. Bila saya belajar, saya ambil diploma syariah, walaupun belajar tadabbur, kira peringkat apa ni kan, pengajian Al-Quran apa semua, tapi dengan apa yang saya dapat ni, alhamdulillah. Beza kan? Ya. Bila saya fikir-fikir balik, wah, memang Allah ni bila nak susun, nak bagi ingatkan balik, ingatkan ya, ingatkan. Uzkuru. Ayat 40 itu pun sebenarnya selalu orang lalu je ketika bulan Ramadan, tapi tak mengambil peringatan. Tapi bila Allah kata kesian kepada makhluk-makhluk ni kan, kepada hamba-hambaku ni, tak apalah kita bagi satu modul kan. Satu modul, sila pastikan semua ayat-ayat ni jangan degil lagi kan. Dapatlah program yang macam sekarang lah kan. Bukan sekadar program ini, ada banyak lagi program-program lain tadabbur yang sudah mula beri perhatian kepada apa yang sedang Allah maklumkan, dan baru kita nampak wah memang amazing betul kan. Apa sahaja yang kita fikirkan dia akan captured oleh Al-Quran. Pada hari ini dah turun 1400 tahun yang lepas, tetapi kerana ini wahyu dari Allah dan ini wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ada lagi satu lagi yang boleh berkongsi, apa beza dulu program Quran 20 tahun lepas dengan setahun 2 tahun inilah, ya, bila Allah bagi modul khas. Mungkin saya sampaikan sikit je kan, ustaz-ustaz lain ke apa ke, tapi perbezaan tu apa yang boleh kongsi? Satu lagi, Hasmuzin tadi ada komen tadi, ya, saya baca balik. Lebih celik Quran, lebih memahami kandungan, bukan setakat membaca tanpa memahami maksud ayat, ya, accessible kan. Silakan. Apa ada? Kurung, kena takut sampai semakin insaf dengan lah kita takut. Kalau tak ada kesan benda kesendirian, bila ada kekangan untuk bergerak, kita akan insaf. Okey, terima kasih Cik Zul berkongsi, ya. Kita makin insaf, ya. Dia menyebabkan kita muhasabah, ya. Dan ia bukan klise kan. Dia bukan klise, maksudnya muhasabah tu, ingatlah tuan-tuan, kita ini adalah hamba Allah. Dia bukan begitu kan. Dulu biasa je saya buat ceramah macam tu. Saya lah orang tu. Salah seorangnya. Ya, mungkin tak masuk TV je lah waktu dulu kan. Tapi ceramah-ceramah tu, ya, tuan-tuan, kita kena ingat dalam Quran ini ada segala-galanya kan. Dululah saya cakap begitu. Tapi sekarang ni tak payah cakap begitu dah. Kita baca je ayat ni tu, kita tengok isinya, dia self-explain. Kan, betapa takjubnya kita kepada, kalau macam tadi ayat 41 tadi, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwal kafirin bih.
Allah tegur pada Bani Israel, ya, jangan kau kufur kepada apa yang telah diberikan. Tapi sebenarnya Allah nak beritahu, kamu orang Islam, janganlah jadi macam Bani Israel. Bila kata dapat Quran sahaja, dia kata, saya nak pegang pada kitab lama saya. Mungkinlah tuan-tuan kitab lama tuan-tuan bukan Taurat, mungkin kitab lama saya dulu Stephen R. Covey contohnya. Dale Carnegie, ataupun daripada buku teks engineering saya. Itu kitab-kitab saya lah tu. Kan? Kitab-kitab yang saya memang pegang betul-betul, dia punya isinya, baca cover to cover. Adakah salah 100%? Tidak semestinya, tetapi ada loophole. Ada loophole. Kan contohnya lah kalau kita cakap tentang win-win. Win-win ni yang pentingnya orang sana win, saya win. Kan? Orang sana win, saya win. Kalau silap faham, kalau saya nak projek, saya berjumpa dengan CEO, okey, kalau macam ni, awak nak berapa persen? Kan? Awak nak berapa persen? Yang penting saya win, awak win. Saya nak 10%. Okey, saya bagi 10%. Itu win-win. Tetapi dalam Islam, ialah kita kena win Allah dahulu, kemudian baru win-win di kalangan kita. Bila kita kata, awak, saya nak 10%, saya boleh bagi projek ni pada awak, ya, 10%. Saya happy, awak happy. Deal, deal. Tapi bila kita cakap win Allah, Allah win tak waktu ni? Allah tak win lah, kita tak ikut cakap Allah. Kita tidak, faman tabi'a hudai. Kan? Jadi kita pun nampak, Stephen R. Covey ni sebenarnya idea dia ni ada loophole. Ada loophole. Ada dia punya masalah ni kat situ. Pasal ada orang dia yang buat begitu, tuan-tuan kan. Dia kata, apa salahnya rasuah? Dia kata, apa masalahnya? Dia happy, saya happy, projek jalan, kan? Apa masalah? Kita mark up ke, itu duit, tapi kita buat kerja. Dia justify pula begitu. Jadi nak ceritanya ialah iblis memang pandai justify, ya. Dia kata aku ni daripada api, dia ni daripada tanah. Itu sebabnya Nabi Adam dia tak justify. Dia kata saya silap. Saya silap. Saya tak sepatutnya mendekati pohon ini. Saya tak sepatutnya mendekati rasuah. Contohnya kan. Silap. Kan? Walaupun memang dia buat silap, tapi dia mengaku tak seperti Nabi ataupun seperti iblis yang dia justify. Dia justification itu, dia cuba rationalkan kesilapan itulah yang menyebabkan manusia ini dia boleh jatuh ke kancah kebinasaan. Okey. Jadi kita tengok ayat yang ke-41 tadi, kita sambung lagi. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Ya, jangan kamu menjual ayat-ayatku dengan murah. Ini ada orang kata, kalau macam tu tak boleh jual Quran ke? Itu bukan ayat-ayat Allah. Ini yang tuan-tuan beli tu, itu namanya mushaf. Ya, mushaf ini dia punya kertasnya tu yang tuan-tuan beli, ya. Tuan-tuan tak beli ayatnya. Ayat tak boleh beli. Ya. Tak boleh ditukar-tukar kan. Tak ada mushaf pun tetap ayat ini tetap ada dalam orang-orang yang menghafal. Itu kita kena faham, ya. Jadi salah satu daripada maksud ataupun kefahaman wala tashtaru bi ayati thamanan qalila ini, ya, yang ini wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, maksudnya ialah apa? Dia tukarkan ayat yang harganya tinggi ini dengan sesuatu yang murah, iaitu kebautilan, ya, keburukan. Kan ayat-ayat Allah ni hebat, besar, mahal, tapi ditukarkan. Apa yang berlaku pada Bani Israel ialah ada orang-orang mereka, ya, di kalangan ulama-ulama mereka, yang penting saya dapat bayaran, awak nak tipu pun tak apa. Saya boleh kata sebenarnya perkara ini haram walaupun benda itu halal. Benda ini halal walaupun benda itu haram. Pasal nak lakukan produk kerana nak dapat commission daripada orang-orang yang memberi rasuah kepada mereka, ya. Jadi itu sebabnya bagi penceramah macam saya, amanahnya ialah saya tak boleh pula kalau katakan organizer cakap, Cik Fazrul nanti jangan cakap pasal rasuah, jangan cakap, kan, jangan cakap pasal lambat-lambat masuk kerja ni sebenarnya apa haram, makan duit haram, jangan cakap tau. Cakap je yang baik-baik. Cakap bagi motivasi pada mereka saja. Jangan cakap benda-benda yang kalau saya simpan, itu namanya tashtaru bi ayati thamanan qalila. Menjual kebenaran itu dengan harga yang murah. Apatah lagi kalau saya dapat bayaran. Kan? Saya dapat bayaran, kan, sebagai jemputan ceramah, Cik Fazrul, 3 perkara ni Cik Fazrul jangan cakap, ya. Yang ini jangan cakap. 1, rasuah.
Yang kedua cakap tentang apa, lambat masuk kerja ke, ataupun yang ketiga ni kalau katakan ada kroni-kroni ke yang dapat projek ke, jangan cakap. Pasal nanti CEO tak bagi bajet kita buat program. Kalau ada yang cakap begitu dan saya terima, maksudnya saya lah orang yang buat begitu, nauzubillah. Jadi saya kena buat apa? Saya kena tolak lah, kata tak apalah macam tu, saya tak nak datang ceramah ke tempat ni. Saya pernah ada satu tempat, ya, dia kata, Encik Fazrul, nanti kita panggil Encik Fazrul ya, insyaAllah ya. Tapi Encik Fazrul, nanti kalau ada persen nanti beritahu lah. Saya beritahu pada dia kalau ada persen, kan. Dia nak buat program apa tuan-tuan? Integrity. Wah, kan, integrity. Integrity ni amanah lah kan. Tapi ada persen. Ada persen. Jadi saya kata, persen apa? Kata kan, untuk siapa? Alah, nanti kita bagi projek lebih sikit pada Encik Fazrul. Kata kan, kita boleh panggil Encik Fazrul banyak kali ni, banyak lagi kita nak panggil ni. Kata. Dan saya kata, saya tak berminat dengan tempat-tempat begini. Kan. Perosak kepada organisasi ni adalah orang-orang macam tuan-tuan lah. Kan. Pasal apa? Panggil penceramah, beritahu apa nak dicakap. Okey, objektif okey, diberitahu. Tetapi bukannya beritahu yang ini boleh cakap, yang ini tak boleh cakap. Ya, perkara yang bertentangan dengan Quran. Kalau nak cakap, jangan cakap pasal politik ke, okey lah kan. Pasal politik kalau katakan benda tu tak penting, yang tak disentuh dalam Quran, kita tak payah cakap, tak apa. Tapi kalau benda itu Quran sentuh, politik, kita kena sentuh. Ataupun ekonomi ke, tentang integriti ke, kita kena sentuh. Pasal apa? Pasal itu adalah amanah yang dirosakkan oleh Bani Israel, hancur Bani Israel. Yahudi itu hancur, tuan-tuan ya. Agama Yahudi itu dibina atas kehancuran. Dibina atas kehancuran. Dan kita tidak mahu tuan-tuan belajar agama, kemudian kita nak bina agama kita dalam rumah kita, tapi hancur. Pasal apa? Pasal ada orang-orang yang ada personal interest, dia cuba untuk menjual dengan harga yang murah. Itu perkara yang kedua. Dan yang ketiganya Allah cakap apa? Wa iyaya fattaqun. Sekali lagi kan, tadi ada perkataan wa iyaya farhabun, takut kepadaku sahaja. Di sini Allah kata wa iyaya fattaqun, iaitu hendaklah padaku sahaja engkau bertakwa. Apa maksud takwa? Kita sudah bincang pada ciri pertama ayat 1 hingga 5. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Jadi Allah dah beritahu kat sini, ya, Allah suruh ingatkan kembali kepada nikmat-nikmat, ya, dan juga terus kembali kepada takwa. Takwa ini kita mengelakkan daripada masalah wiqayah, mengelakkan daripada masalah di dunia dan juga di akhirat dengan pertolongan daripada Allah SWT. Jadi sebenarnya kita nak minta jauh daripada masalah ini adalah dengan Allah. Syaratnya apa? Kita percaya kepada Allah dan kata Allah dalam Al-Quran dan juga ikut betul-betul pada perkataan Allah. Jangan tukar, tunggang terbalikkan. Jangan dijualkan ayat Allah ini dengan sesuatu kebatilan. Ya, tidak boleh. Tidak boleh. Pasal apa? Pasal kalau kita buat begitu, sebenarnya kita bukan minta perlindungan daripada Allah. Kan? Tuan-tuan kan sayang pada mak, kepada ayah, kepada ahli keluarga. Kita nak jaga betul-betul protect mereka ni. Pasal kalau katakan wariduha, kan, yang kita bincang, kalau tuan-tuan tengok My Quran Time surah Maryam, ya, di halaman-halaman terakhir tu, semua orang akan mendatangi neraka, ya. Summa nunajji, kemudian kami selamatkan orang yang bertakwa. Ya, summa nunajji. Kalau kita tengok, saya bawalah sikit ya, surah itu, surah Maryam. Saya ini baru kita bincang kan. Pada tuan-tuan kalau nak tengok nanti muka surat 310 ayat yang ke-71. Muka surat 310 ayat 71. Kemudian ayat 72 tu Allah cakap summa nunajjil ladzi nattaqau. Kemudian kami selamatkan orang yang bertakwa. Jadi cara kita nak bina perlindungan kepada ahli keluarga kita adalah takwa. Takwa. Bila takwa saja, maka dia akan terus melintas titian sirat itu tanpa terjatuh, tuan-tuan. Cuba bayangkanlah kita jalan atas titian sirat itu, tiba-tiba anak kita terjatuh. Tuan-tuan sanggup? Kan? Tengok pun tak sanggup. Tengok pun tak sanggup. Apatah lagi kalau anak terjatuh, kan? Mak terjatuh, suami terjatuh. Tuan-tuan sanggup? Memanglah kita kadang-kadang ada cabaran, masalah dengan anak ke, masalah dengan suami ke apa sebagainya. Tapi kita takkan
Tuan-tuan kalau bermasalah sangatlah dengan ayah kan, tuan-tuan pergi ambil ayah tu, tuan-tuan pergi bakar dengan stove dekat dapur tu. Sanggup? Tak sanggup kan. Benci sangat kan. Ada marah pada anak tu, ambil tangan anak tu, anak letak dekat stove tu. Tak sanggup kita letak. Pasal siksaan paling besar dalam dunia ini adalah kena bakar, tuan-tuan. Siksaan paling besar kalau kita tanya kepada pakar-pakar OSHA keselamatan, cabaran paling besar ialah kena bakar dan masih hidup. Kat masih hidup bakar lepas tu mati tak apa. Ada orang yang masuk yang bakar kebakaran tapi terhirup carbon monoxide kan, dan dia mati lepas tu dia terbakar, dia dah mati, terbakar tak sakit. Kalau masih hidup terbakar itu yang perit itu, dan di akhirat nanti dibakar hidup-hidup. Ya. Jadi dalam ayat yang kita bincang tadi, ayat 41, Allah kata wa iyaya fattaqun, sebenarnya padaku sahajalah sebenarnya kamu ingin melindungi ahli keluarga kamu kan, semuanya. Berimanlah kepada Al-Quran, jangan beriman pada kitab-kitab lain. Kita bukan orang Yahudi kan. Yahudi dia nak pegang Taurat dia. Tapi kita beriman pada kitab Stephen Covey ke, buku-buku motivasi ke apa ke. Sekarang ni it's time untuk tengok Quran cakap apa dan tengok loophole dalam kitab-kitab yang kamu baca selama hari ini. Ya. Kalau dia ada kebenaran pun, tapi jangan letak dia sama level ataupun lebih tinggi daripada Al-Quran. Tandanya apa? Tandanya ialah kamu kena baca cover to cover. Ya, kena faham betul-betul. Ikut dekat-dekat. Itu yang kita belajar sebentar tadi. Baik, dan seterusnya jangan ditukarkan. Jangan pula kita kata tak apa kot kan. Kalau saya dah ada kebenaran dari Al-Quran pun saya tak payah pegang prinsip ini. Kan? Saya masih lagi nak pegang prinsip saya belajar daripada win-win Stephen R. Covey. Ya, kita dah belajar dah. Kita dah belajar dah tahu dah bahawa win-win itu bagi setengah orang ialah yang penting kita buat baik. Kan? Ada orang cakap kan, tak semestinya solat. Tak semestinya saya perjuangkan solat dalam keluarga saya. Yang penting buat baik. Itu prinsip daripada mana dapat? Dapat daripada mana? Kan? So kalau begitu, rupanya belajar. Oh sebenarnya dalam surah Taha Allah cakap tentang ciri yang sepatutnya orang yang sentiasa nak bersama dengan Allah adalah dia tidak mensia-siakan solat. Contohnya kan, ya, pasal tak cukup. Ya, bila adha'us solat tu mensia-siakan solat, apa maksudnya? Dia cakap bahawa sebenarnya yang penting buat baik. Solat tak semestinya masuk syurga. Dia menyia-nyiakan solat. Sebenarnya solat itu adalah untuk ingat kepada Allah. Allah yang cakap, bukan saya yang cakap, kan? Jadi sebenarnya dia usahakan ke arah solat. Kalau tak berjaya lagi, tak apa, teruskan. Tapi in the first place, dia tidak boleh dia mensia-siakan solat. Dia mungkin solat, tapi dia tidak implement dalam company dia. Dia tidak implement dalam keluarga dia. Dia tak kisah pun. Ya, dia rasakan bahawa ini masing-masing. Itu namanya mensia-siakan solat. Bukan dia tinggalkan solat. Dia mungkin solat. Ya. Jadi itu adalah tanda kita ini jual ataupun tidak jual, tukar ataupun tidak tukar dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi itu ayat 41. Setakat ini saya berhenti sebentar ya kepada semua. Kalau ada soalan ke, kita ada 15 minit lagi. Sekejap ya. Hari ini macam sekejap. Minggu lepas macam lama. Okey, silakan kalau ada yang nak bertanya ke, di ruang komen boleh, nak guna audio pun boleh, tak ada masalah. Ustaz, nak tanya satu soalan boleh? Sila. Assalamualaikum. Anas ni ya. Apa beza khauf dengan khasyah? Apa maksud khauf dan juga khasyah? Baik, terima kasih. Khauf ini ialah kita takut yang menyebabkan kita menjauhi. Khasyah ialah takut yang menyebabkan kita mendekati. Ya. Itu bezanya. Ya, khasyatillah, takut pada Allah yang menyebabkan kita mendekati. Itu sebabnya kalau dalam surah Ar-Rahman tu, waliman khafa maqama rabbih jannatan, ya, bagi mereka yang takut makamnya di depan Allah SWT, pasal default makam kita, ya, makam kita, status kita di depan Allah ini adalah tak baik sebenarnya. Status kita di depan Allah ini adalah defaultnya tak baik. Jadi kita takut tak nak jadi tak baik. Takut tak nak jadi tak baik, maksudnya jadi baik lah. Kan?
Pasal khauf itu ialah kita cuba menjauhi Allah pasal status kita tidak baik. Kerana mendustakan kepada nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita dah in the first place kita dah rasa bahawa saya ni ayah yang banyak kelemahan lah. Kita rasa takut nak jadi status itu. Status ayah yang gagal. Rupanya Allah kata apa? Jannatan, 2 syurga. Kalau orang yang tak takut jadi ayah gagal, dia akan cakap apa? Saya dah cari nafkah. Saya balik rumah. Saya dah cakap dengan anak saya. So, apa lagi yang tak cukup? Itu ayah yang tak takut jadi ayah gagal. Pasal dia confident. Dia adalah ayah yang berjaya. Jumpa Allah nanti, lulus masuk syurga. Tak dapat jannatan. Tak dapat 2 syurga. Pasal apa? Pasal dia tidak ada perasaan takut daripada menjadi maqam yang gagal sebentar tadi. Tapi kalau katakan dia, ya Allah, saya tak tahulah ya Allah, kalau engkau panggil aku bila-bila ni, kan, rasanya kalau saya tanya kepada anak saya ni, 6 orang ni, mesti ada banyak kelemahan-kelemahan saya, kan, saya kena baiki lagi lah. Harapnya saya ikut program tadabbur ini, saya tahu satu-satu kelemahan saya dengan anak pertama, 2, 3, 4, 5, 6 saya ni, saya nak baiki lagi ya Allah. Tak nak aku ini, bila dipanggil, maqam saya adalah maqam ayah gagal. Maka kita cuba jauhi. Tak nak jadi isteri gagal. Macam mana isteri gagal? Inilah menyakitkan hati suaminya, menyusahkan suaminya, kan? Apa lagi? Cakap dengan suami hanya waktu pasal Shopee dengan Lazada je, kan? Kalau bab-bab tadabbur ke apa ke, yang tu tak nak cakap, kan? Apa lagi? Kalau bab-bab, bang, rasanya rumah sebelah tu cantik lah bang, awning dia, kan? Itu je nak cakap. Tapi kalau kata bang, apa lagi yang saya boleh buat untuk pastikan keluarga kita ni, macam ni bang, kita nak discuss sikit lah keluarga kita ni, apa planning untuk anak-anak kita, kan? Benda-benda yang menenteramkan, bukan yang menyebabkan suami, contohlah, kan? Ya, maka kalau ada yang takut menjadi isteri gagal, itu sebenarnya kalau ada perasaan itu all the way, bukan one off, all the way, maka itu tandanya ialah dia sedang disiapkan 2 syurga. Allah janji 2 syurga. Pasal orang ini adalah special, special breed, okay? Dia adalah satu insan yang amat dekat dengan Ar-Rahman. Mana boleh, kan? Mana boleh orang tengok kepada Ar-Rahman ini buat banyak-banyak kebaikan, dia rasa dia ni dah buat baik banyak sangat. Kan? Tuhan bagi macam-macam kat kita, tuan-tuan. Yang mana kita kata bahawa saya rasa saya ni ayah yang berjaya. Saya rasa saya ni ibu yang berjaya setakat ni lah. Pergi program tadabbur, masak, okey. Apa lagi yang tak kena? Kan? Kalau ada lah orang yang berperasaan begitu, ini memang in trouble. Tapi kalau kita rasa macam bila tengok ayat tadi tu, ya Allah, kan, ni baru surah Al-Baqarah, ayat muka surat 7 ni. Kan, mana lagi ni, ada 600 lebih dan 500 lebih lagi ni, boleh sempat habis ke ni, ya Allah. Kan, ada rasa takut di situ. Sebenarnya kita sedang takut, tak nak jadi yang gagal, maka kesannya kita akan khasyah, kita akan takut mendekati, melaksanakan apa yang Allah inginkan kepada kita. Allahualam. Itu respon saya. Allahualam kepada tuan sebentar tadi, ya. Ustaz. Jazakumullah khair. Waalaikumsalam. Silakan ada. Boleh saya? Sila Faris. Saya nak tanya Ustaz, kan dia sebut tentang takut kepada Allah ni, kan, maksudnya kita kena seiring lah, kan Ustaz, maksudnya antara takut dengan harap tu. Sebab dia kadang, saya sendiri kan, kadang kita terlampau takut sampai kita tak berharap, dan kadang dia terlampau berharap sampai dia tak takut. So macam ni kita nak seimbangkan antara takut dengan harap kepada Allah. Baik. Terima kasih diucapkan pada Faris, ya, bertanya, adakah kita ni kena impose ataupun berikan pada diri kita ini rasa takut ke ataupun rasa harap ke kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau kita pergi balik kepada surah pertama kita, ya, surah Al-Fatihah, kita akan nampak jawapannya apa?
Di dalam Alhamdulillahirrabbilalamin, segala pujian bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Okay. Allah menjelaskan apa? Ar-Rahmanir Rahim. Ada harapan di situ. Rahmat daripada Allah. Dalam masih sama, Maliki Yaumiddin. Ada warning daripada Allah. Kamu akan bertemu dengan penguasa hari agama, akan tanya setiap perkara kamu ini berteraskan agama ataupun tidak. Ada ketakutan di situ. Ya, iaitu ada Bashir pada Ar-Rahman Ar-Rahim, ada Nadhir pada Maliki Yaumiddin. Ada apa? Raja. Raja ni maksud bahasa Melayu ni adalah harapan, rahmat kepada Allah. Tapi dalam masa sama juga kita kena ada rasa takut. Takut apa yang saya buat ini tidak cukup baik. Ya. Jadi kalau kita tengok di situ, pasal selepas tu baru cakap ia kena berdoa, ia kena sign kan. Jadi dengan psikologi raja dan juga khauf, ya, dengan rasa harap dan juga takut, itulah kita masuk ke dalam ibadah kita. Kan? Ketika solat kita Allahu Akbar, harap-harapnya engkau terima amal kami ini ya Allah. Dalam masa sama kami takut kalau ianya dipenuhi dengan riya, dipenuhi dengan sum'ah, dengan takbur contohnya. Jadi kita blend dua perkara tersebut. Kalau ada dua-dua tersebut, kalau ada seorang ulama dia menyatakan raja dan khauf ini adalah seperti sepasang kepak kepada burung. Ya, raja dan juga khauf. Cuba bayangkanlah burung kan, kalau tak ada sebelah kepak, dia mana boleh terbang, kan? Kalau satu lagi kepak tak boleh pun tak boleh terbang. Tapi bila ada dua, maka dia boleh terbang. Untuk kita menjadi seorang abid, menjadi abid yang boleh terbang dengan ibadah kita, kita kena ada dua ini. Ya, yang masalahnya salah satu tak ada atau dua tak ada. Yang tadilah tak ada perasaan kan. Bila Allahu Akbar, takut pun tak ada, harap pun tak ada, yang penting selesai je lah. Apa jadi? Bila benda tak ada perasaan, ya, tak datang daripada hati, maka kesannya pun tak berapa ada lah, kan? Kesannya pun tak ada. Dia rasa macam baca Quran ni, Allah, hai, bila lah nak habis? Pasal apa? Tidak ada raja dan juga khauf. Tidak ada raja dan juga khauf. Jadi membina rasa ini penting tuan-tuan ya dalam ibadah kita, dan itu yang Allah bekalkan dalam Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin. Dan jangan ekstrim, ya, jangan kata bahawa saya ni banyak dosa kan, saya ni takut sangat pada Allah, Allah tak ampunkan. Dalam masa yang sama jangan overconfident pula. Saya rasa macam saya ni Quran Time ikut, majlis Quran TFT pukul 7 ikut, program hari Ahad pun ikut, rasanya macam dah terlebih baca Quran. Jangan cakap gitu tuan ya. Jangan rasa overconfident dengan apa yang ada, kerana kita baca Quran ini untuk dapat hidayah. Dan dapat hidayah itu adalah sampai masuk syurga baru boleh confident. Selagi tak sampai sana, kita akan rasa, ya Allah, moga-moga aku ni speed up pada hujung-hujung usia ataupun pada usia begini, harapnya engkau terima, dalam masa yang sama tolong aku sampai kepada destinasi akhir. Muka surat 604, satu. Tapi yang lebih penting ialah destinasi akhir, bertemu dengan Allah Subhanahu Taala. So kita kena balance ya di antara raja dan khauf, dan dalam Quran ini penuh dengan ayat raja. Ada masanya neraka itu ayat adalah khauf. Kan macam tadi kan, semua orang akan masuk neraka. Kita pun akan alamak takutnya. Dalam masa yang sama Allah kata nunajjil ladzina taqaw. Ya, Allah menyelamatkan orang bertakwa. Kita pun rasa okey alhamdulillah. Kan? Tapi kita pun rasa takut balik semula. Bertakwa ke saya ni? Kan? Kita rasa takut balik. Tapi bila Allah cakap zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Okey, kalau saya ambil Quran ni sebagai hidayah, bukan baca-baca je khatam Quran, bunga mangga, bunga telur apa sebagainya, tapi saya ambil hidayah, insya-Allah on good track. Ya, jadi itulah pendidikan kita sepanjang kehidupan yang Allah bekalkan di dalam Al-Quran. Dan tuan-tuan, bila ulang banyak kali Quran ini pun, tuan-tuan tidak akan berjumpa benda yang sama. Ya. Ini perkataan daripada Numan Alihan kan. Dia kata perumpamaan Al-Quran ini adalah seperti lautan, like ocean kan. Bila kita masuk ke ocean tu, kita mandi dekat laut, kita dapat titisan-titisan basah kat badan kita. Ya, kita rasa wah bestnya. Next time kita pergi tempat yang sama, exactly tempat yang sama, tapi kita tidak akan dapat air yang sama. Tak dapat air yang sama. Kita pergi pada surah yang sama, ayat yang sama, kalau kita tadabbur, tengok balik semula, kita tidak akan mungkin dapat pada isi yang sama ataupun basah yang sama.
Pasal apa? Pasal this is the ocean of knowledge daripada Allah Subhanahu Taala. Dan itu pun ya sebenarnya dalam Al-Quran Time pun kita dah cover muka surat 7 ini. Tapi bila saya tengok balik semula, tengok pula kepada bahasa Arabnya, itu belum kita pergi dalam lagi ya. Dan itulah Al-Quran yang kita doakan pada tuan-tuan. Hari ini kita berhenti sampai ayat yang ke-41 ya, insya-Allah minggu depan kita cover sikitlah ya. Harapnya ayat 42, 43. So, pada hari ini saya doakan pada semua bermanfaat sesi kita 1 jam 30 minit ini. Dan last but not least, silakan kalau ada siapa-siapa yang nak memberi komentar akhir. Tuan Raja lah, saya minta Tuan Raja ke Datin Hana ke untuk beri komentar akhir. Ustaz yang cakap pasal burung tu Ibn Al-Qayyim kalau tak salah. Siapa tu? Ibn Al-Qayyim Al-Jauzi yang cakap pasal burung. Ibn Qayyim. Okey, Ibn Qayyim Al-Jauziyah ya. Okey. Terima kasih. Baik, silakan Tuan Raja, ucapan akhir ataupun Datin Hana. Auntie, you want to say something? Please. Mungkin satu pertanyaan pendek lah Ustaz, kalau yang tadi yang uzkuru ni dia ada kaitan dengan zikrullah tak? Zikir uzkuru, just nak dapat kepastian tu saja. Ada kaitan dengan root kan? Ya. Okey, terima kasih daripada Tuan Raja. Okey, itu saja Ustaz. Okey. Baik. Ayat 40 itu bila Allah menyatakan uzkuru ada kaitan dengan zikir, itu memang adalah antara seruan ya untuk kita banyak berzikir. Dan salah satu zikir adalah merujuk pada az-zikr itu sendiri, iaitu nama lain bagi Al-Quran ya. Dan mengapa kita berzikir, mengapa kita baca Quran? Agar kita ingat balik kepada puncak nikmat yang ada pada kita. Kita ada siapa? Kita ada Allah. Kita ada Allah menghantar Rasul dan Rasul membawa risalah. Itu puncaknya kan. Dengan ini menyebabkan apa? Menyebabkan kita ini tidak mungkin kalau bimbang melampau, kalau sedih yang merosakkan. Jadi itu sebabnya kalau orang yang sedih kan, dia banyak berzikir, ada amalan-amalan daripada Nabi kan, pagi, petang, maka itu semuanya adalah untuk kita mensejahterakan hati kita. Pasal hati kita akan sentiasa diserang oleh dua masalah, iaitu khaufun dan juga yahzanu. Ya, jadi harap terima kasih pada Tuan Raja. Dia tadi memberi soalan ringkas tapi amat bermanfaat ya untuk kita banyakkan berzikir. Zikir kita dengan baca Quran, zikir kita dengan amalan-amalan yang warid yang kita ambil daripada Nabi. Nabi banyak zikir-zikir ya. Nanti bolehlah ya kalau tanya pada ustaz-ustaz program lain tu, bagaimana zikir pagi petang yang diamalkan oleh Nabi memang marvelous ya. Dia memberi impact terus kepada hati kita. Ketika dia ada satu quote ya, satu quote saya baca kat mana tadi ya. Dia kata Dr. Zul Kifli Al-Bakri ya, dia kata bahawa kalau kita sibuk sangat, jangan sampai kita tidak berzikir. Ya. Pasal apa? Zikir itu memang perlukan masa, tetapi kita guna masa siapa? Kan? Kita guna masa siapa? Kamakal lah, lebih kurang itulah ya yang saya faham. Jadi nak ceritanya ialah orang yang sibuk sangat ini pasal apa? Pasal dia tak pernah zikir. Sebenarnya kalau kita buat dua ayat, saya sibuk sangat itu sebab saya tidak berzikir, ataupun saya tidak berzikir itu sebabnya hidup saya memang sibuk melampau. Mana satu yang betul? Nombor satu, nombor dua? Nombor satu, nombor dua? Saya sibuk sangat, itu sebabnya saya tidak sempat berzikir. Nombor dua, saya tidak berzikir, itu sebab hidup saya melampau-lampau sibuk. Nombor dua Ustaz, nombor dua. Nombor dua. Dua ya. Ya. Terima kasih kepada semua. Sibukkan kita, kalau kita sibuk, Allah sibuk lagi kat kita. Betul. Macam Ustaz pernah ajar dululah, hidup sekitar solat sekitar hidup. Jawapannya apa? Oh, hidup kena hidup kena bersekitar dengan solat penting, solat dulu. Ya, solat dulu ya. Hidup di sekitar solat ya, bukannya solat pula mencelah-celah dah habis meeting baru solat. Nanti Allah mencelah-celah je nak bagi rezeki dekat kita, baru kita tahu. Kan? Ya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih kepada semua. Aqouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.